Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa khabar semua? Bersiaran kita lagi di webinar IYC pasca COVID-19. 14 Mei hari Khamis pada waktu ini 10:30 pagi lebih kurang macam ni. Baiklah, bagi webinar kali ini IYC kita menampilkan satu lagi tajuk ataupun tema yang diberi nama Sukarelawan, Semangat dan Cabaran Musim PKP. Baiklah, jika webinar IYC Series 1 pada minggu lepas kita menampilkan tentang topik sosioekonomi yang mana kita jemput Puan Anja dan Encik Michael Tioh selain daripada Dr. Asran yang berkongsi pandangan dan input masing-masing mengenai apa akan terjadi berkenaan dengan sosioekonomi di Malaysia selepas pandemik COVID-19. Bagi topik kali ini pula kita ada akan membincangkanlah berkenaan dengan tajuk kali ini sukarelawan, volunteerism. Kita kena sedar ataupun tidak pada waktu PKP ni, selain daripada watak hero ni muncul selain daripada doktor, of course lah nurse, mereka-mereka yang berada betul di hadapan ketika musim PKP ni memang antara kita boleh panggil pejuang hero sebenarnya. Tapi terdapat juga individu yang kita boleh tarikan sebagai hero kan tadi. Macam tu, dia backup di hero dia lah. Mana mereka ni sentiasa sentiasa memantau keadaan semasa. Bila terjadinya pandemik ni, apa sebenarnya dia punya, orang cakap, konsekuensi lepas tu, dia punya urutan dia lepas tu, pasti akan terjadi perkara macam gini, masalah isu-isu sosial, akan terjadi juga isu-isu masyarakat seperti kurang bantuan. So individu inilah yang ambil dan membentuk sama ada persendirian atau menggunakan NGO. Baiklah, untuk pada kali ini, pada webinar sesi kedua ini, kita mempunyai dua panel, iaitu yang pertama saya perkenalkan dulu Encik Saudara Khairul Anwar Mansor, yang mana Saudara Khairul ni dia merupakan Presiden My Humanitarian, iaitu Persatuan Gerakan Kemanusiaan Malaysia. Saudara Khairul ni juga aktif Dia pernah menyandang jawatan sebagai Naib Presiden Majlis Belia Malaysia MBM, seorang yang memang orang kata hebat dalam kerja-kerja pembangunan belia serta kerja-kerja kesukarelaan di Malaysia. Yang panel kedua kita ada Syahirah Yahya, ataupun lebih mesra kita panggil sebagai Pai. Okey, Pai berasal daripada Pahang, merupakan bekas penyampai radio RTM dan juga bekas pegawai penerangan. Pai sekarang ni aktif merupakan wartawan wakil Astro Awani di Pahang, penerbit host special report TV dan terlibat aktif dalam online digital Bone TV, dan juga merupakan wartawan berita Pahang. Selain itu, Pai juga turut aktif terlibat dengan beberapa NGO. Kalau tak silap saya ada 52 NGO di Pahang. Memang sangat aktif. Baiklah, tanpa membuang masa lagi, saya serahkan sesi kepada Saudara Khairul Anwar Mansor untuk sesi perkongsiannya. Silakan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Lebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih ke pihak Yayasan Pusat Belia Bangsa ataupun IYCL kerana menjemput saya di sesi webinar pada hari ini. Dan juga tak lupa kepada rakan
webinar saya hari ini nampaknya Puan Pai ada bersama-sama dengan kita dan juga saudara Jazril sebagai kita punya host ataupun moderator. Jadi untuk terlebih dahulu juga saya ingin ucapkan ribuan terima kasih sebenarnya kepada Dr. Muhammad Maliki, pengarah Pusat Karya Antarabangsa, merangkap penasihat My Humanitarian kerana bagi peluang kepada saya mewakili My Humanitarian untuk bersama dengan Puan Pai dan juga saudara Jad berkongsi kaitan tajuk kita hari ini, iaitu visi gerak kerja kesukarelawan sempena dengan PKP COVID-19 ini. Terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan NGO yang saya naungi, iaitu Persatuan Gerakan Kemanusiaan Malaysia. Persatuan ini telah pun ditubuhkan pada tahun 2014 dan mula aktif selepas sahaja diluluskan penubuhannya oleh Pejabat Daftar Pertubuhan ataupun ROS. Jadi kami ini merupakan bekas-bekas penggerak belia sebenarnya. Sebelum ini kita bergiat aktif dalam NGO belia, terutamanya dalam Majlis Belia Malaysia itu sendiri. Dan selepas itu, orang cakap masing-masing telah pun bersara dalam NGO belia, kita tubuhkan persatuan yang kita kenali sebagai My Humanitarian ni untuk cakap meneruskan khidmat bakti kami bukan saja terhadap golongan belia tetapi juga kepada masyarakat, khasnya kepada negara Malaysia. Jadi My Humanitarian ni kita dah bergerak aktif dan pada waktu itu lepas saja penubuhannya kami mula bergerak dan mencari-cari ke mana sebenarnya arah kita nak bawa My Humanitarian, sebab kita tahu NGO di luar sana banyak, termasuk NGO Puan Pai sendiri, MRA yang cukup dikenali dengan gerak kemanusiaannya dan pelbagai NGO lain. Jadi kami di Humanitarian brainstorming, kita panggil semua jawatankuasa kami untuk memikirkan ke mana hala tuju dan objektif My Humanitarian ini sendiri. Selepas itu kebanyakan kami ini juga bergiat aktif sama ada dalam aktiviti di lapangan di dalam negara maupun di luar negara. Sebab itu timbullah idea untuk kita mengambil satu inisiatif daripada United Nations yang cukup dikenali sekarang, iaitu dipanggil SDG, iaitu Sustainable Development Goals, ataupun kerja yang ada 17 goals di dalam United Nations. Jadi kita fikir ke arah itu dan kita telah memilih salah satu tajuknya, kita ingin membantu sebenarnya masyarakat ataupun orang muda, sama ada berkaitan dengan wanita muda, orang asli dan juga belia-belia di kawasan pedalaman Sabah dan Sarawak. Dan bermula daripada gerak kerja itulah kami diterima ataupun bersama-sama dengan Yayasan Pusat Karya Antarabangsa, kita pun bergerak aktif membantu orang-orang muda di kawasan pedalaman perkampungan orang asli. Dan selepas itu kita telah mendapat satu kepercayaan daripada pihak Kerajaan Negeri Sarawak sebenarnya untuk membantu masyarakat ataupun orang muda di kawasan pedalaman Sarawak. Dan kami telah pun memilih di kawasan pedalaman Miri pada waktu itu. Dan bermulalah iaitu kerja pertama kami, iaitu kita masuk di kawasan pedalaman Miri, di kawasan Rumah Panjang. Dan di sana semasa saya burang-alik selama 2 tahun juga, Saudara Jad pun ada pernah mengikuti rombongan kami masuk dalam hutan, lalu kawasan laluan balak, naik bot yang cukup orang cakap muat badannya untuk sampai ke kampung tersebut. Dan di situlah kita bermulanya program ataupun projek kami yang dikenali sebagai projek komuniti gotong royong menyalurkan air bersih di kawasan pedalaman Sabah Sarawak. Kalau lihat di skrin anda sekarang ni telah pun dimainkan video antara projek terawal ni yang kami rasakan cukup memberi kesan yang mendalam sahaja kepada kami sendiri, barisan SKSCO, termasuk sukarelawan yang seramai 100 orang. Kita berjaya mengumpulkan sukarelawan kami seramai 100 orang yang kita bawa dan tinggal bersama-sama dengan kami di kawasan pedalaman, tapi bukan serentak. Kita ada jadual kami, sekarang kami berada di kawasan pedalaman ini selama 2 bulan untuk menyelesaikan misi membekalkan air bersih. Kerana isunya di kampung ini pada waktu itu tiada bekalan air bersih,
kampung bergantung 100% kepada bekalan air hujan, dan sekiranya musim kemarau tiada bekalan air bersih yang dapat dibekalkan kepada orang kampung. Dan alhamdulillah dengan kerjasama daripada baris sukarelawan kami, juga bantuan daripada penduduk kampung dan juga bersama daripada pelbagai agensi dalam melaksanakan projek ini. Alhamdulillah setelah saya tamat tempoh 2 bulan tu, kita berjaya membekalkan air bersih, dan yang cukup menjadi sejarahnya kerana kampung ini hampir 20 tahun tidak pernah menerima ataupun mendapat bekalan air bersih untuk kehidupan seharian. Dan itu merupakan salah satu kejayaan hasil kerjasama daripada semua pihak, terutamanya para sukarelawan kita yang sanggup berkorban tinggal di kawasan pedalaman selama 2 bulan tanpa air bersih, tanpa line telefon, tiada dan juga tiada bekalan elektrik. Saya cukup salut kepada kami punya sukarelawan yang sanggup berkorban bersama-sama dengan kami dalam menjayakan misi ini. Dan selepas itu, pihak kerajaan negeri ingin meneruskan lagi projek ini, dan kami telah pun mengadakan banyak siri perbincangan termasuk dengan agensi bekalan air luar bandar di negeri Sarawak. Malangnya kita bermula untuk kedua kita, kerajaan mengumumkan PKP di seluruh Malaysia. Maknanya tiada perakan yang boleh dilaksanakan kerana semua orang tahu bencana COVID-19 ini dalam berkesan yang menyeluruh, bukan sahaja kerajaannya tetapi kepada semua rakyat Malaysia. Dan setelah itu kita cool down, semua duduk di rumah bertenang. Tapi seperti semua maklum, kami dalam NGO ni orang cakap tak tidur diam, memikirkan apa program yang kita boleh laksanakan sepanjang PKP ini. Bermula dengan itulah kami mengadakan mesyuarat dan perbincangan secara online menggunakan aplikasi Zoom ini dengan suku kami, dan bermula dengan hasil daripada mesej, telefon berapa penduduk ataupun beberapa orang yang terkesan disebabkan bencana COVID ini telah menghubungi tim kami, termasuk 8 pihak, Susah Agungnya, saya sendiri, memohon bantuan sekiranya ada. Maknanya mereka memohon bantuan NGO sekiranya dapat membantu mereka sepanjang musim COVID ni. Kerana golongan ini, untuk makluman semua yang kita pun telah kenal pasti, mereka ini bukan terdiri daripada asnaf, tiada dalam senarai asnaf. Mereka ni pun tiada dalam rekod JKM sebagainya. Tetapi mereka ni tiba-tiba mengalami kesukaran, kesusahan disebabkan mereka ni tidak dapat keluar bekerja akibat perintah kawalan pergerakan yang telah diumumkan oleh kita. Kerana itulah mereka dapat apa-apa bantuan daripada JKM ke daripada mana, kerana ini waktu itu masih lagi fasa pertama. Dan kami juga menghubungi pihak berwajib, mereka pun belum ada SOP bagaimana ingin disalurkan. Waktu itu BPN pun tak diumum lagi dan sebagainya. Saya ingat lagi waktu itu hari keempat PKP, saya telah berbincang dengan penasihat kami, Dr. Maliki, dan juga semua esko-esko melalui aplikasi Zoom ini, dan akhirnya dengan ada sedikit orang cakap kewangan ataupun kita hanya lagi sumber kewangan kita, kita gerakkan perlahan-lahan ataupun secara setakat yang kita mampu untuk membantu orang-orang yang terkesan, yang orang cakap susah secara tiba-tiba akibat daripada perintah kawalan pergerakan ini. Dan bermula itulah semua sukarelawan kami di seluruh Malaysia, daripada Perlis sampailah ke Sarawak, bergerak membantu dengan keadaan yang seadanya, dengan keadaan bajet yang seadanya. Sebab waktu itu kita belum pooling. Waktu itu belum minta lagi sumbangan daripada orang ramai, kerana waktu itu semua masih lagi terperanjat, masih lagi tak ada idea dan semua terkurung. Jadi kita gerak perlahan-lahan. Saya ingat lagi waktu hari keempat. Dan alhamdulillah
hasil semangat yang tinggi, semangat juang yang cukup tinggi sukarelawan kami dan juga barisan esko-esko kami, mereka mulai bergerak perlahan-lahan yang menggunakan sumber yang ada. Dan selepas itulah baru kami orang cakap adakan kempen memohon sumbangan orang ramai untuk kita bantu lebih ramai orang cakap penduduk ataupun orang-orang yang terkesan akibat PKP COVID-19 ini. Itulah sedikit pengenalannya dulu ataupun orang cakap sejarahnya bermulanya gerak kerja kami sepanjang COVID ini. Mungkin selepas ini saya akan share lagi lebih banyak lagi pengalaman kami sepanjang kami di lapangan. Saya serah dulu pada saudara Jad. Terima kasih Jad. Okey, terima kasih Encik Khairul. Saya masih ingat lagi ketika di MIRI, pengalamannya sangat membuka mata dan sangat menginsafkan. Selut sedalam lutut, tapak-tapak binatang buas berhampiran dengan bau bermacam-macam bau lagi. Pengalaman yang menarik sebenarnya. Cumanya saya tak berkesempatan untuk kekal semasa untuk bulan puasa dan menyudahkan projek itu atas tugasan di IYC lah. Baiklah, terima kasih kepada cuma Jad tak kongsi lagi tu pengalaman dia dekat sungai tu. Sungai tu penuh dengan buaya Jad, ya, dengan keadaan bot kita yang cukup kecil ya. Dan waktu senja waktu itu kita berada dalam bot untuk pulang ke rumah panjang waktu tu. Tapi itulah nak kita cuba relate balik bagaimana orang kampung situ sangat mahir dengan laluan tu ya. Di samping kayu balak semua, tapi diorang nampak jalan tu walaupun yang pemandu bot tu sebenarnya di belakang kita, bukan di depan sebenarnya. Kita yang dalam bot tu dah macam-macam surah kita baca dah sebenarnya. Okeylah. Okey, terima kasih Khairul. Baiklah, seterusnya kita jemput Syahirah Yahya ataupun lebih suka dan lebih gemar kita panggil dia ni Pai. Mungkin kita boleh tanya pada dia nanti kenapa Pai ni ya. Saya dah tahu dah, tapi kepada yang tak tahu mungkin Pai boleh cerita nanti kemudian. Okey, tanpa membuang masa lagi, Pai, session is yours. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratuhu wa ridwanuhu. Terima kasih Brother Jad dan juga terima kasih juga tadi Saudara Khairul Anwar Mansur, iaitu Presiden My Humanitarian, dan tak lupa juga bersama kita nanti yang tak dapat sekarang bersama kita yang berusaha Dr. Muhammad Mariki, pengarah IYC. Terima kasih atas peluang yang diberikan hari ini. Tapi bukanlah siapa-siapa sebenarnya nak share pasal frontliners, sedangkan ialah wartawan memang antara frontliners tapi di belakang tabir juga sebenarnya nak dibandingkan dengan mereka yang menjaga keselamatan dan pertahanan negara. So hari ini selamat pagi semua. Betul memang Pai selesa dipanggil Pai. Jadi selamat pagi semua mereka yang bersama dengan IYC Malaysia. So kalau nak cerita tentang pengalaman hari ini sebagai wartawan di lapangan sepanjang musim tempoh kawalan pergerakan PKP, pengalaman yang sangat mencabar sebagai stringer wakil Astro Awani Pahang. So tim kami di Pahang, Pai ada bos, nama dia Saudara Zailani. So kami berdua sentiasa berusaha untuk mencari bahan dan juga untuk memahamkan masyarakat Pahang pada mula PKP ini berlangsung pada 18 Mac. So itu cabaran pertama dia apabila Pahang dia satu negeri yang unik apabila dia ada PKP dia sendiri. So itu cabaran yang mula-mula sekali kita nak bezakan federal dan juga state. Jadi masa mula-mula yang amat berhormat Menteri Besar Pahang Datuk Seri Haji Wan Rosli Wan Ismail mula-mula mengumumkan PC pertama bahawa 5 daerah pertama menutup operasi bermula 7 malam sampai 7 pagi. So masa tu dah kita dah nak kena terangkan, maknanya PKP awal-awal lagi Pahang dah tutup 6 buah daerah pertama. Jadi nak sampaikan kepada masyarakat memang satu cabaran supaya mereka tak ada konflik dan tak faham.
So bila nak fahamkan mereka, kena Pahang ambil langkah awal sebab nak sekat awal di daerah-daerah tertentu like Kemaran, Bentong, Kuantan, Pekan, daerah-daerah yang berpotensi besar lah. Itu cabaran pertama semasa musim PKP sehingga sekarang lah PKPB. Lepas tu nak memahamkan rakyat Pahang tentang keperluan 25 essential service yang dibolehkan. Itu cabaran juga pada kami bagaimana nak melaporkan story dan juga pemahaman kepada mereka supaya tidak panik. Masa tu kita start dengan isu panic buying and then kita start dengan tak boleh keluar and then masih lagi belum jelas tentang Akta Kawalan Penyakit Berjangkit dan juga Akta Polis 1967. Jadi orang masa tu confused dengan term lockdown kan, lockout. Yang orang faham lock up lah. So masa tu nak beritahu kita bukan totally lockdown. Memang sangat cabaran untuk kami nak dari segi bentuk penulisan, dari segi bentuk penyampaian. So selain daripada Pai jadi stringer Astro Awani bersama dengan bos, Pai juga host untuk rancangan Special Reports. Pahang untuk menjadikan sebuah negeri yang kita sama-sama nak putuskan rantaian nCoV ini, kami producekan satu rancangan TV online. Nama rancangan tu Special Reports, misi nak putuskan rantaian nCoV. Jadi tugasan Pai sebagai host, Pai kena turun di lapangan untuk cari maklumat yang tepat dan seterusnya menjemput ahli panel untuk datang ke studio untuk share dengan kita supaya Pahang kekal tenang. Okay? Rakyat Pahang terus mematuhi PKP tapi dengan dalam keadaan yang sangat tenang sebab MB kami memang jenis yang nak rakyatnya faham dalam keadaan tenang. Macam mana kita nak sahut cabaran dan juga berjuang dalam tempoh menangani penularan wabak pandemik COVID-19 ini. So, sambil turun di lapangan, kami putuskan untuk cari 12 panel. Pertama sekali kami jemput masa tu Ketua Polis Negeri Pahang yang dihormati CPO Dato' Abdul Jalil Hassan. Jadi rancangan pertama tu nak terangkan kenapa kita Pahang PKP-nya agak berbeza sedikit dan macam mana kita menyahut untuk selarikan dengan persekutuan. Maknanya kita awalkan supaya kita tak nak angka kematian meningkat, angka kes-kes positif sebelum ada zon-zon yang ni lah. Lepas tu cabaran Pai bila nak bawa tetamu, tentulah kita kena dapatkan fakta yang tepat. So untuk kita sharekan dalam platform media sosial, TV online, Digital Bond TV, di Facebook dan di YouTube. Jadi kena pandai bahagi masa, dah turun di lapangan, nak cari bahan, nak kumpul and then kita nak deliver dalam tempoh sejam. So kita akan jemput tetamu kita untuk cerita apa sahaja yang berlaku tentang COVID-19, especially di Pahang. Itu cabaran yang sangat saya rasa 12 episod daripada PKP pertama, PKP kedua dan hujung PKP ketiga kan. Memang penat, memang. Tapi bila kita buat benda tu dalam jiwa sukarelawan, bab tajuk Brother Jad kata ibarat frontliners perlu suka dan rela dalam bekerja ni. Dan kami juga wartawan turun di lapangan perlu suka dan rela. Bukan kita saja-saja nak turun, tak. Kerana di Pahang kalau kita nak keluar untuk bekerja sekalipun, kita kena dapatkan borang Perintah Kawalan Pergerakan yang dikeluarkan oleh IPD, yang disahkan oleh OCPD, di mana kami perlu keluarkan surat daripada setiap agensi macam kami dari Astro, kena tulis bahawa kami adalah wartawan ini, okey, tempoh dia boleh keluar pukul berapa. Jadi mana-mana kami pergi, memang kena ada surat tu dan sentiasa diupdate. Kalau bulan tu dah bertukar, kita kena tukar. So bayangkanlah PKP bulan 3, bulan 4, bulan 5 kan. So kami sentiasa maklumkan pergerakan kami. Jadi bila sepanjang sekatan jalan raya, memang membantu. Okey, itu dari segi turun di lapangan. Dan antara assignment yang perlu selalu kami update adalah sekatan jalan raya. Di Pahang ada banyak sekatan jalan raya. Jadi sentiasa update dengan IPK, dengan PDRM untuk tahu status macam mana, berapa tangkapan dah dibuat, siapa yang degil. Kan mula-mula fasa PKP,
kita amaran nasihat. Lepas tu amaran kan, tindakan, dan tindakan tu ada dua, sampailah ke compound and then sampailah diremind. Jadi ada pula esoknya akan ada pertuduhan di mahkamah. So kami kena cover pula assignment pergi dekat mahkamah. So itu antara cabaran-cabaran dia ialah selain daripada cover isu PKP, isu yang setempat juga perlu di cover. Dan bila menjadi host pula pun kena turun padang juga, sentiasa buat live untuk berita Pahang supaya rakyat Pahang tahu di mana sampai satu tahap Brother Jad dan juga Brother Khairul, kami kena buat laporan khas pasal barrier tau, concrete barrier. Di mana jalan-jalan tu kalau tutup dengan plastik biasa barrier tu, rakyat tak nak faham lorong-lorong tikus. Supaya akan pergi ke lorong-lorong tikus tu untuk bagi tahu, okey okma jalan kat sini tak boleh lalu, jalan kat sini tak boleh lalu. Tolong alert, bukannya kita saja-saja nak buat PKP. Sebab malam mula-mula tu masyarakat Pahang susah nak terima PKP. Tapi sehinggalah kuat-kuasanya awal PKP tu, kadar pematuhannya adalah 98%. So satu pencapaian untuk rakyat Pahang. Dan sehingga kini diumumkan semalam oleh Menteri Kluster Keselamatan mengatakan Pahang antara 3 negeri yang sangat mematuhi SOP. So alhamdulillah, mungkin sebab awal tu semua pengamal media di Pahang ni berusaha untuk memberi laporan terperinci untuk rakyat Pahang supaya faham jelas kenapa sesetengah SOP macam kami tak ada PKPD, Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan, tapi kami ada diperkasakan. Maksudnya benda-benda macam tu Pahang perhalusi. So kami nak deliver benda tu supaya faham, orang luar faham keadaan Pahang, Pahang pun menerima apa semua yang ditentukan oleh federal. Dia tidak bercanggah, cuma dia diperketatkan. So cabarannya begitu. Dan dari segi pengurusan media, PAI adalah setiausaha Klub Media Pahang. So sebagai setiausaha, kita pun tetap kena menjaga kebajikan para pengamal media. Jadi kami bersama dengan pemangku Presiden Klub Media Pahang berusaha untuk mendapatkan beberapa dana untuk membantu wartawan yang mungkin juga terkesan. Maksudnya mereka bekerja dan mungkin dapat membantu serba sedikit. Seperti edaran mask, glove, kan, topeng muka, benda tu dapat bantulah, and hand sanitizer serta pack makanan yang disponsorkan yang diberikan kepada pengamal media. Jadi dalam kita melakukan kerja-kerja kewartawanan masih ada ruang-ruang kebajikan sesama ahli yang kami usahakan untuk menjaga keselamatan. Sebab apa? Kita pun tak tahu risikonya sangat tinggi. Macam Pai sendiri pun kadang-kadang Pai tak tahu Pai pergi assignment tu siapa yang klien kita kan. So memang tawakal and memang kena sentiasa tingkatkan hygiene. Hand sanitizer tu memang ada berbotol-botol. Lepas tu dari segi kita siap rekod tau kita pergi mana dalam assignment supaya kita aware. Kita pergi, tempat tu ada apa? PUI, okay, ada PUS. So dalam masa ni lah kita nampak usaha kerajaan negeri, usaha pengamal media untuk bukan melebatkan satu isu tapi mengawal sesuatu isu supaya dia tidak terlalu panik, ataupun dengan kata lain kita nak membantu masyarakat untuk mendapatkan maklumat yang tepat. Sebab semua pun tahu apabila kita ada platform media sosial kadang-kadang lebih laju dan kadang-kadang tidak merungkai fakta yang tepat. Jadi so platform broadcast, platform media sosial. Jadi apa sahaja yang boleh kami gunakan, kami cuba sampai kepada masyarakat. Jadi kalau macam Pai pula, selain daripada aktiviti kewartawanan, memang Pai juga seorang sukarelawan di bawah Malaysian Relief Agency untuk sepanjang musim COVID ni. Memang habis dia assignment, petang Pai akan bersama dengan MRA. Jadi dalam pada itu, rupanya bila kita bekerja sebagai wartawan, bila kita turun di lapangan membuat kerja sukarelawan, kita lagi dapat maklumat yang tepat. Contohnya, pada setiap petang kami akan agihkan makanan berbuka puasa. Sebelum Ramadan, kita agihkan makanan kepada rakyat yang terkesan di lokasi yang terpilih di sekitar Kuantan. Jadi setiap hari ada hampir 300 orang mendapat manfaat pack makanan tu. Jadi bila turun padang as a wartawan, kita boleh tengok, okey betul mereka ni yang tak ada gaji, dapat bantuan.
Lepas tu kita sendiri yang agih, kita tahu apa lagi keperluan. Ada yang terputus susu, ada yang terputus pampers, tapi semua dalam keadaan terkawal, jadi kita dapatkan maklumat, kita usahakan. Dan dalam macam ni barulah kita nampak macam Majlis Agama Islam Adat Resam Melayu Pahang, Kerajaan Negeri Pahang, Jabatan Kebajikan Masyarakat, Majlis Keselamatan Negara, semuanya bersatu padu di bawah PKOB dan juga Jawatan Kuasa Keselamatan untuk memastikan bukan saja di negeri Pahang, pada semua negeri pun amalkan prinsip yang sama. Masa tu kita boleh tahu mereka yang terkesan macam mana nak bantu daripada kena viral tak tentu pasal, tak tentu hal dia punya isu. Tapi sebenarnya setiap kerajaan negeri bertanggungjawab untuk membantu dan menyelesaikan isu setempat. So Pai nampak. So bila kita buat kerja sukarela, kita juga wartawan, so package lah untuk Pai faham dan lebih dekat. Dan sehingga hari ini pun masih ada lagi aktiviti dan apa yang menarik di Pahang ni macam biasalah kita ada pemimpin berjiwa rakyat dan juga kita ada pemimpin raja yang dekat sangat di hati rakyat. Kebahagiaan Yang Maha Mulia Pemangku Raja Pahang Tengku Hasanat Ibrahim Alam Shah. Dia baginda turun padang bersama rakyat untuk lihat sendiri agihan makanan. Jadi benda-benda macam tu rakyat akan jadi sayang sangat kepada pemimpin dan rasa macam kami semua dihargai, kami semua diambil berat, dicakna. Jadi bagi dia punya pendekatan seperti ayahnya dan bundanya, Seri Paduka Raja Permaisuri Agong dan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, mewarisikan attitude macam tu, membuatkan rakyat sentiasa rasa selamat. Jadi tanggungjawab sebagai frontliner, as a penulis, as a wartawan, juru kamera ni, kita nak memberi kesedaran dan juga nak bukan sahaja memberi kesedaran, memberi rasa tanggungjawab kita semua sebagai rakyat Pahang dan rakyat Malaysia. Kita, setiap dari kita adalah bertanggungjawab untuk memutuskan rantaian COVID ni, rantaian COVID-19 ni. Jadi rakyat juga bertanggungjawab untuk menyebarkan isu dan story yang betul, apa yang kami dah buat untuk di-sharekan supaya tidak digemburkan benda yang lain. Maknanya bila kami dah ni, diorang spread news, Berita Harian, Metro, RTM, Al-Hijrah, so kita share story tu, rakyat pun okey tahu Pahang begini-begini, negeri lain begini-begini. Jadi tanggungjawab frontliners tu sebagai wartawan dan juga pemerhati kepada masyarakat. Kami memang kami tak pegang senapang, kami tak pegang pistol, tapi bila kami memegang pen, memegang handphone, ia satu tanggungjawab yang besar untuk kita deliver benda yang tepat dan kita pun rasa sedang berperang dengan benda yang tak nampak untuk memastikan kita menang sampai tempoh hari ini, sampai PKPB. Dan faham pun bila PKPB pun dia ambil masa untuk menerima PKPB tu selepas 8 tarikh yang diputuskan oleh Yang Berhormat Menteri Besar Pahang pada 8 Mei. Dan sehingga hari ini kita teruskan dan ikut federal sampai 9 Jun. Jadi, kalau cerita pasal pengalaman wartawan macam itulah yang boleh Pai kongsikan sedikit sebanyak. Kalau nak tanya, boleh je kita tanya selepas ni. Okay, Brother Jad. Okey, terima kasih Pai. Banyak ceritanya, memang panjang juga penerangannya. Kita akan kembali semula kepada Pai selepas ini. Mungkin Encik Khairul, Saudara Khairul. Ramai yang tertanya My Humanitarian ni. Mungkin boleh Encik Khairul kongsikan lebih lanjut lagi tentang My Humanitarian ni. Pusat di mana ke, something macam tu. Untuk makluman kerja-kerja yang telah dilakukan sepanjang PKP. Silakan. Okey, terima kasih pada Saudara Jad. Saya pun nak ucap tahniah sebenarnya pada Puan Pai kerana hebat, walaupun bertugas sebagai seorang wartawan tapi masih turun ke lapangan sebagai seorang sukarelawan. Kerana kita tahu ini pengalaman pertama orang cakap sejarah hidup ni pada generasi kita. Kerana generasi kita ni lah yang orang cakap mengalami ataupun merasai pengalaman orang cakap diarahkan perintah kawalan pergerakan ini. Tak pernah terfikir kita semua bahawa generasi kita mengalami. Kata orang benda ni berlaku 100 tahun.
Tapi harap-harap betul lah berlaku 100 tahun sekali. Begitu juga kami, para penggerak NGO, para penggerak sukarelawan. Kita pun orang cakap minggu pertama dapat arahan PKP tu kan, terperanjat. Dengan SOP-nya tak tahu, macam Puan Pai cakap tadi, banyak term-term baru yang kami dengar, lockdown, masing-masing happy nak lockdown, sibuk suruh lockdown, tapi bila dah kena, baru tahu, itu pun bukan lockdown sepenuhnya, ya, masih lagi boleh bergerak, masih lagi boleh pergi ke pasar, masih lagi boleh pergi ke kedai, walaupun pada hari pertama arahan PKP tu, saya ingat lagi malam tu pengumuman, petang tu dah dengar orang khabar angin, semua orang cakap pasar raya, kedai runcit semua penuh dan tak pernah tengok rak beras kosong, ya, secara tiba-tiba. Semua panik, berlaku panik, tapi alhamdulillah lah dengan adanya grup seperti Puan Pai dan rakan-rakannya yang tak putus asa memberi penerangan, ya, dari masa ke semasa kepada rakyat supaya tidak panik dan mematuhi arahan PKP ini dari masa ke semasa. Dan begitu juga pada semua pihak yang terlibat, terutamanya saya tengok pada pihak kerajaan sendiri, ya, setiap hari membuat sidang akhbar untuk orang cakap secara tak langsung je bagi cool down pada rakyat supaya panik, memang kita panik, ya, tak pernah terjadi. Waktu itu setiap hari kita dengar berita kematian, ya, setiap hari berita jangkitan dan sebagainya, sehingga kan tersebarnya pula satu gambar di MINDS telah disediakan hospital yang begitu besar yang berjaya diubah suai dalam masa 4 hari. Jadi itu menambahkan lagi panik. Itu belum lagi cerita orang pulang ke kampung tiba-tiba tak dibenarkan balik ke bandar, ya, semua stop pergerakan, ada yang terpisah, macam rakan-rakan saya, ya, anak telah dihantar di kampung, mereka dia orang cakap diarahkan stay di rumah di bandar, ya, terpisah dengan anak, terpisah dengan isteri dan sebagainya. Pelbagai cerita yang kami sendiri dengar dan juga kami hadapi. Begitu juga kami di peringkat tim sukarelawan dan juga barisan Esko My Humanitarian, ya, kita orang cakap aware ataupun sedar perkara ini, tetapi sebagai orang yang bukanlah nak cakap banyak pengalaman, tapi kita dah menghadapi pelbagai situasi, kita cuba bertenang dulu, ya, memikirkan bagaimana, kerana setiap hari, ya, rakan-rakan kami, barisan Esko kami mendapat WhatsApp, mendapat mesej melalui FB dan sebagainya, minta tolong. Dan yang paling meruntunkan hati kami, ya, terutamanya banyak kes yang kami dapat daripada Borneo, Sabah, Sarawak, terutamanya golongan yang kami panggil stateless, ya. Mereka ini nak katakan warga negara, bukan warga negara. Mereka ni minta kerana mereka ni tak layak dapat bantuan JKM dan sebagainya. Ada waktu itu mereka hanya cakap kau dapat susu tin, orang cakap cap junjung tu pun jadilah untuk anak dia yang berumur tak sampai setahun ini untuk diberi susu. Itu cukup-cukup meruntun hati kami, kerana bagi kami, ya, kanak-kanak atau baby ini bukanlah masanya untuk diberi susu pekat manis yang kita tahu itu merupakan lemak kelapa sawit, bukannya susu yang sebenar. Tapi mereka cakap kalau dah tak ada sangat, bagi susu tu pun okey lah. At least anak dia berhenti menangis kerana memerlukan susu. Kerana mereka nak keluar ke kedai tak boleh, tak ada duit. Kebanyakan mereka ni gaji harian dan sebagainya. Itu belum lagi di kawasan-kawasan pedalaman, ya, terutamanya kami banyak dapat permintaan daripada Kelantan, Terengganu, daripada Kedah dan negeri-negeri sebagainya. Sebab itulah kami barisan kepimpinan ataupun jawatankuasa My Humanitarian, boleh katakan waktu itu setiap malam kami bermesyuarat, kita mencari ikhtiar, dan alhamdulillah bantuan ataupun sumbangan derma orang ramai pun mulai masuk apabila kita telah pun melakukan gerak kerja, iaitu menghantar bantuan-bantuan yang kami panggil keperluan asas terhadap keluarga-keluarga yang terkesan akibat PKP ini. Sebab kita sedia maklum, ya, ada family tu yang kita hantar, yalah, nak katakan kalau tengok daripada segi fizikalnya, daripada rumahnya, bukanlah jenis orang yang kurang kemampuan, tapi memerlukan bantuan pada waktu itu kerana mereka tak dapat bekerja. Mereka tak dapat keluar bekerja. Ada yang bekerja sebagai pemandu Grab, ada yang bekerja sebagai pembantu kedai makan dan sebagainya. Waktu di luar PKP mereka tidak ada masalah, ya. Pemandu Grab contohnya, setiap hari mereka dapat income dengan membawa Grab. Begitu juga pembantu kedai makan, pembantu pasar dan sebagainya. Tapi bila ada arahan PKP ini, mereka tak dapat keluar bekerja, ya. Tiada gaji harian untuk mereka. Dan malangnya pula tiada wang simpanan yang ada pada waktu itu. Ya, masing-masing masa itu masih lagi kan
dan kerajaan pun belum lagi umum BPN dan sebagainya. Jadi saya dah berbincang waktu itu, ya, mungkin ada hikmahnya juga akibat PKP COVID-19 ni. Yang pertamanya antara yang kami belajar di peringkat jawatankuasa kami, iaitu kita dalam waktu yang singkat kita terpaksa mengeluarkan satu SOP untuk sukarelawan kami turun padang. Kerana pada waktu itu kita pun dah dapat arahan sebenarnya daripada pihak kerajaan bahawa walaupun NGO tidak dibenarkan turun ke lapangan, mestilah melalui JKM, mesti melalui Rela, APM dan sebagainya, agensi-agensi yang sebagainya. Waktu itu kami pun agak blur sekejap, ya, sebab kita tahu para sukarelawan kami ini begitu semangat pada waktu itu nak turun ke padang untuk menghantar bantuan dan sebagainya. Jadi secara perlahan-lahan, ya, kita pun dapatkan juga maklumat info daripada pihak berwajib bagaimana NGO dan sukarelawan kami ini dapat turun ke padang untuk membantu terutamanya pihak JKM untuk menyalurkan bantuan. Sebab kita tahu pihak JKM sendiri pun kekurangan tenaga kerja kerana waktu itu semua orang panik, ya. Pegawai JKM pun bekerja siang dan malam, begitu juga pihak Rela dengan mengadakan sekatan jalan raya, terlibat dengan sekatan jalan raya dan sebagainya, pihak APM dan sebagainya. Jadi kita NGO ingin membantu, ya, frontliner ini dan juga ingin membantu pihak JKM ini supaya kerana kami dah ada database, kerana setiap hari orang menghantar mesej dan sebagainya memohon bantuan, dan database tu kita kumpulkan untuk kita gerakkan sukarelawan kami yang berada di seluruh Malaysia. Seperti mana yang saya cakap awal tadi, sukarelawan kami berada daripada Perlis sampailah ke Sarawak, Sabah, Sarawak dan sebagainya. Dan juga akibat COVID-19, PKP COVID-19 juga kita belajar sesuatu, iaitu bagaimana menguruskan SOP sukarelawan kami. Sebab saya sendiri bagi tahu pada sukarelawan kami, kerja sukarelawan ini tiada paksaan untuk anda semua turun ke lapangan. Ya, siapa yang rasanya ragu-ragu, yang rasanya risaukan kesihatan diri, keselamatan diri dan tak confident untuk orang cakap dari segi menjaga keselamatan dan sebagainya, saya kata tak perlu turun. Ya, rasanya kawasan itu cukup berisiko tinggi, tak perlu turun, ataupun kawasan merah dan sebagainya. Jadi setiap mana kita berbincang, akhirnya Mahimutrian keluarkan satu SOP supaya ini menjadi satu gerak kerja ataupun panduan pada semua sukarelawan kami yang berada di lapangan, terutamanya mereka yang turun di kawasan-kawasan yang dikatakan kawasan yang agak merah. So dengan SOP ini, antaranya kita harus mendapatkan surat kebenaran daripada pihak JKM. Kerana pada waktu itu selepas saya rasa 3-4 hari arahan daripada pihak kerajaan, waktu itu pihak JKM melonggarkan sedikit, ya, SOP-nya, iaitu NGO boleh bergerak tetapi hanya 2 orang sahaja pada satu masa di satu kawasan dengan melaporkan pada pihak JKM dan akan dibantu oleh pihak Rela ataupun APM. Jadi kami rasa bersyukur pada waktu itu, ya, kerana kelonggaran yang diberi pada kami, kerana kita faham kita punya sukarelawan semangat dia lain macam. Sebelum ini semangatnya berada di kawasan pedalaman, ya, orang cakap walaupun buaya banyak dalam sungai Baram, Ulu Baram tu, mereka boleh berendam dalam sungai itu selama 6 jam untuk menarik paip air. Ya, kerana waktu itu paip air melintasi sungai Baram yang berkeluasan ataupun lebarnya 200 meter, 6 jam dalam sungai itu. Pada waktu itu, pada tahun lepas, bulan puasa saya ingat lagi, ya, mereka terlupa dalam sungai itu penuh dengan buaya. Itu saya salute pada waktu itu pada kami punya sukarelawan, dan juga mungkin waktu itu dengan kerjasama daripada penduduk kampung demi memastikan sukarelawan kami dalam sungai itu selamat. Ya, saya pun agak risau waktu itu. Begitu juga pada kes pada kali ini, ya. Kita berhadapan dengan orang cakap bahayanya kita tak nampak. Macam di sungai itu kita tahu ada buayanya, ya, ada pelbagai binatangnya, ya, at least nampak. Ini kita tak nampak, ya. Orang cakap bendanya, yalah, nak cakap terlalu halus kita pun tak tahu virus tu macam mana rupanya, kan. Tapi saya nasihatkan pada saya punya sukarelawan ikut SOP yang telah ditetapkan oleh Mahimutrian. Kerana ini penting sebab kita tak nak, walaupun niat kita baik, orang cakap usaha kita baik, tapi kita akan, orang cakap, tak, sebabkan tak ikut SOP itu, pihak polis akan jadi kurang senang dengan kita, pihak JKM dan sebagainya. Sebab itu saya tegaskan, tolong ikut SOP. Sekiranya pihak JKM
tak membenarkan kita bergerak di kawasan tu, kita tak perlu bergerak. Kita hold dulu. Kita cuba berbincang. Dan di situlah sebenarnya salah satu orang cakap satu pendidikan ataupun satu ilmu tak formal yang esko-esko kami dapat. Ya, di mana bagaimana nak deal dengan pihak JKM, bagaimana nak deal dengan pihak polis dan sebagainya dengan surat-surat yang MyHumanitarian keluarkan. Tapi alhamdulillah ya, disebabkan PKP ni juga, sebab mungkin sebelum ini pihak esko-esko kita hanya minta Sus Agong tolong uruskan ni, tolong uruskan ni, tolong uruskan ni, macam juga projek ataupun program kami di Sarawak, semua telah disediakan. Sekarang kita turun, semuanya dah disediakan dan sebagainya, hanya untuk buat kerja di lapangan. Tapi kali ini A sampai Z sukarelawan kami kena buat sendiri kerana tak ada siapa-siapa di kawasan ataupun di lokaliti masing-masing. Sebab saya cakap dengan sukarelawan kami, kita tak perlu gerak jauh sebab kita ada seluruh Malaysia. Ya, masing-masing duduk di lokaliti masing-masing. Ya, tetapi urusan dengan agensi sila berurusan sendiri. Apa dokumen yang perlukan, pihak MyHumanitarian di pusat akan bekalkan. Termasuk juga bantuan ataupun peruntukan kewangan untuk mereka beli barang-barang di peringkat lokaliti masing-masing. Sebab saya tak nak pembelian barang-barang secara berpusat, berpukal, dan kita terpaksa membeli, contohnya pergi ke kedai A ni beli sampai 200 set, 300 set. Jadi akan menyebabkan kekurangan bekalan di kawasan tersebut. Ya, untuk mengelakkan benda-benda itu berlaku, saya cakap masing-masing stay dekat lokaliti masing-masing, barang-barang takkan dihantar, masing-masing kena pergi beli di di kedai ataupun di tempat yang paling hampir dengan bantuan nak diserahkan. Jadi tak perlu nak beli satu tempat sampai 20 set. Mungkin kawasan A di lokaliti masing-masing ada 5 orang ataupun 5 keluarga yang akan menerima. Okay, pergi beli di kedai berhampiran. Kalau setakat beli 5 set tu, insyaAllah kedai tu takkan habis barang. Macam tu juga di kawasan B, C, D. Sebab saya tak galakkan kita beli barang dalam keadaan pukal. Memang ada juga pendapat kami berjanji terkuasa kalau beli berpukal macam tu akan dapat lebih murah lagi. Betul, saya setuju. Tapi dalam keadaan COVID ini, memang niat kita baik nak bantu orang, kita pun kena orang cakap fikir juga orang lain yang memerlukan barangan, ada duit tapi perlukan barang yang sama. Contohnya beras. Kalau kita datang ke satu tempat tu beli banyak-banyak, orang lain nak beli dah tak ada beras tu. Jadi kesian pada orang lain. Sebab yang untuk orang cakap bencana COVID ni semua orang terkesan. Bukan saja orang susah, orang senang pun, orang yang ada duit pun, walaupun ada duit, kalau barang tak ada tak guna juga. So kita sama-sama orang cakap membantu, hashtag yang kami selalu guna, kita jaga kita. Bukan saja kita jaga orang susah, tapi kita kena memastikan contohnya rantaian makanan itu tidak putus. Kita bantu sama-sama. Elakkan pembelian panik dan sebagainya. Begitu juga SOP lain yang kami sediakan untuk sukarelawan kami. Dan juga ada juga lah isu-isu yang kontroversi sepanjang proses penyerahan bantuan ini. Antaranya mungkin untuk share dengan kawan-kawan di luar sana, ada keluarga yang tidak begitu terkesan sebenarnya. Tapi bila dia lihat jirannya dapat, bila dia lihat kawan-kawannya dapat, dia pun nak mencuba nasib. Ya, cuba hubungi kami. Saya tanyalah dekat rumah ada beras lagi? Ada. So kenapa puan atau tuan minta juga bantuan pada kami? Tak adalah, saya tengok jiran saya dapat apa semua. Nak juga rasa dapat bantuan. So saya cakap, ini bukan masanya. Ini kita nak bantu betul-betul orang yang memerlukan. Dan juga waktu ini kami pun tidak mempunyai sumber yang banyak. Ya, kita faham ya, semua orang bekerja keras untuk mendapatkan dana, dan pelbagai orang cakap kempen sumbangan telah dilaksanakan oleh orang cakap beratus NGO, saya rasa. Itu tak masuk lagi orang perseorangan. Jadi target kita sebenarnya orang yang betul-betul memerlukan. Dan juga ada pengalaman kami di Sabah sebenarnya, pihak JKM pula minta bantuan daripada kami. Saya mula-mula agak pelik kenapa agensi minta bantuan daripada kami. Rupa-rupanya kita pun berbincang dengan pegawai tersebut dalam pihak JKM waktu itu masih lagi tengah menggupal SOP mereka, dan dalam SOP yang sedia ada tiada peruntukan untuk membekalkan susu dan pampers. Sedangkan pada waktu itu banyak permintaan susu dan pampers daripada ibu-ibu yang mempunyai anak kecil, terutamanya ibu-ibu muda. Ya, mereka ni tak ada duit tapi anaknya memerlukan susu dan pampers. Mereka mohon dengan JKM, tapi JKM cakap kalau setakat barang kering, beras, gula, tepung, susu, creamer dan semuanya ada.
peruntukannya, tapi untuk susu dan pampers tiada. Jadi pihak JKM minta bantuan kami. Dan untuk barang-barang kering pula kami minta bantuan pihak JKM. Jadi kita ada give and take sebenarnya dengan agensi sebab kita saling membantu. Itu sebenarnya tujuan My Humanitarian. Kita bukanlah nak bersaing antara satu sama lain dengan pihak JKM ke dengan pihak NGO lain ke macam Puan Pai, NGO Puan Pai, MRA ke apa. Tapi kita kena saling bekerjasama, saling bantu-membantu. Dan Alhamdulillah kita telah pun gerak, pihak JKM pun memudahkan urusan kami, memberi kebenaran kami untuk turun ke lapangan. Kita pun bantu pihak JKM. Kita minta secara nama permohonan yang memerlukan susu dan pampers dan kita turun masa waktu itu untuk memberikan bantuan susu dan pampers kepada keluarga, terutamanya ibu-ibu muda yang ada anak masih kecil. Sebab seperti mana yang awal saya cerita tadi, saya termasuk juga dengan semua jawatankuasa agak terkesan atau rasa cukup sedih apabila kita sampai di rumah keluarga ibu muda tersebut, tengok anaknya tengah minum susu susu tak junjung, susu Evernen, iaitu creamer yang bukannya susu sebenarnya. Tapi mereka cakap apa yang ada kat dapur terpaksa kami bagi pada anak. Dan ada juga kes dah 4 hari anaknya tak minum susu, minum air teh dan sebagainya, terpaksa berikan. Ada satu cerita tu daripada sekarang kami di Kuala Selangor, saya masih ingat, terkesan sehingga hari ini. Dia turun ke lapangan, sampai sahaja di depan rumah tu, anak kecil keluarga tu berlari pada dia. Uncle dia bawa susu saya ke? Masa itu kami dapat info ataupun maklumat bahawa keluarga ini amat memerlukan susu dan pampers. Dan bila sampai betul, agak sebab waktu itu, kawan saya itu tak pernah dia mengalami peristiwa tu. Sedangkan kita tahu di Malaysia, boleh katakan negara yang agak maju, tetapi ada lagi golongan atau keluarga yang sebegini. Tapi bukannya mereka tak mampu sebelum ini, tapi disebabkan PKP ataupun COVID-19 ini. Berlari budak tu ambil susu daripada volunteer kami dan terus lari ke rumah jerit pada ibu dia. Ibu tolong buatkan susu. Saya nak minum susu. Uncle ada bawa susu untuk saya. Jadi itu antara pengalaman yang orang cakap cukup menyentuh perasaan sukarelawan kami dan memberi semangat pada semua sukarelawan kami, yang saya kira campur esko-nya, campur sukarelawan hampir 50 orang kita gerakkan di seluruh Malaysia untuk membantu mereka yang terkesan akibat COVID-19 ini. Dan dengan semangat itulah saya cukup salut pada sukarelawan kami, terutamanya sukarelawan kami yang berada di kawasan pedalaman Sabah Sarawak yang tak putus-putus menghulurkan bantuan, dan mereka juga cukup aktif mencari dana tambahan untuk membantu. Dan juga ada satu grup sukarelawan kami di Miri telah pun membekalkan air minuman sebenarnya. Ada satu kampung tu dia terputus air bersih untuk minum. Mungkin kejap lagi admin boleh sharekan video di mana kita bekalkan air minuman sebanyak 2,000 botol kepada kampung yang hampir 200 orang penduduknya, keluarga 200 keluarga, di mana mereka memerlukan air minuman untuk kehidupan mereka seharian. Sebab waktu itu terputus musim kemarau, hujan tak turun dan juga mereka amat memerlukan untuk minum, dan dengan keadaan bulan puasanya dan sebagainya. Jadi ini antara gerak kerja sukarelawan kami, dan sepanjang COVID-19 ini kami banyak belajar benda baru sebenarnya. Banyak benda yang kami belajar. Kalau dulu kita fokus dalam satu aktiviti dan dalam satu grup, tapi kami kali ini kita dalam satu kumpulan besar yang telah bergerak serentak di seluruh Malaysia, dan kita banyak belajar bagaimana kita nak deal dengan agensinya, kita belajar bagaimana kita nak cakap bukan saja dengan agensi, dengan penduduk kampung sendiri, dengan orang perseorangannya, dengan pelbagai karenah masyarakatnya. Tu video, kalau tengok di skrin sekarang, video kami bersama-sama dengan pihak Kementerian Belia dan Sukan untuk membantu belia-belia dan juga pegawai-pegawai belia dan sukan yang terkesan akibat COVID-19 ini. Di mana dalam database kami bukan sahaja orang cakap individu ataupun keluarga di kawasan pedalaman, tapi sebenarnya pegawai-pegawai kerajaan kita juga ramai yang terkesan akibat COVID-19 ini, terutamanya yang berpangkat rendah
ya, mereka juga memerlukan bantuan di sepanjang PKP ini kerana yalah, waktu itu mereka pun tak dapat keluar bekerja. Mungkin ada pegawai-pegawai kerajaan kita ni yang buat kerja part time, ya, mungkin di sebelah malam, meniaga dan sebagainya untuk menampung kehidupan mereka, ya. Kebanyakan mereka ni tinggal di bandar. Dan alhamdulillah atas keprihatinan pihak Kementerian Belia dan Sukan melalui Menteri Belia dan Sukan Malaysia itu sendiri, melalui pengurusan kanan pihak KBS, dan bekerjasama dengan telah pun sudi bekerjasama dengan kami untuk kita sama-sama bantu pegawai-pegawai di KBS, bukan saja di KBS sebenarnya, di Kementerian Wilayah juga kita bantu, ya, staf-staf di Kementerian Wilayah, dan juga kita bantu juga pelbagai pihak lagi, ya, termasuklah, ya, untuk makluman rakan-rakan di luar sana, kita juga bantu orang cakap foreigner, warga asing yang cukup terkesan akibat daripada COVID-19 ini. Sebab kami di My Humanitarian, kami tak pandang warna kulit, kita tak pandang warga negara, kita tak pandang agamanya, bangsanya, background politiknya dan sebagainya. Selagi dia adalah manusia dan memerlukan bantuan, insya-Allah kita cuba membantu sebaik mungkin supaya at least mereka ni dapat makan setiap hari. Ya, bukanlah orang cakap nak hidup senang dan sebagainya, tapi at least mereka dapat makan dan minum setiap hari. Sebab itulah di contohnya kes kami di Negeri Perlis yang diketuai oleh penolong Siswagung kami, saudari Mira, dia telah bantu satu grup Rohingya sebenarnya di kawasan pembinaan, ya, di kawasan kongsi pembinaan yang mereka ni tak dapat keluar, tiada kerja dan majikannya pun tak tahu pergi ke mana. Ya, mereka minta tolong. At least dapat beras pun jadilah untuk mereka buat bubur untuk makan beramai-ramai. Dan kami di pihak MHM ataupun My Humanitarian, kita telah pun salurkan bantuan melalui Cik Mira untuk kita bantu grup Rohingya tersebut. Dan juga untuk warga negara Indonesia pun kita bantu juga melalui rangkaian kami di peringkat antarabangsa, iaitu daripada bersama dengan Pak Tengku Adnan daripada KNPI Malaysia. Kita dah salurkan juga bantuan untuk kita bantu warga negara Indonesia, iaitu saudara serumpun kita yang terkesan di rumah-rumah kongsi yang tidak dapat bekerja, tiada sumber kewangan untuk makan, ya. Dan dengan bersama dengan kerjasama dengan IYC, okay, kita dah pun bantu warga kerja Indonesia. Dan juga di Jempol, saya melalui kita punya sukarelawan iaitu Puan Hafsah di Jempol, kita dah membantu hampir 30 keluarga, ya, warga negara Indonesia yang terkesan juga akibat COVID-19 ini. Mereka tak dapat bekerja dan kebanyakan mereka ni ambil gaji harian, dan kita bantu juga supaya apa yang kita nampak kita nak kongsikan, apa yang dan juga apa yang saya lihat setelah kami bincang dengan kami punya jururawat, mereka ni harus dibantu kerana apabila mereka ni ada makanan, ada minumannya, mereka tak akan buat perkara-perkara lain. Sebab kita tahu sebagai seorang manusia, bila kita dah terdesak, ya, seharian, lebih-lebih lagi yang ada keluarga, anak menangis hari-hari minta makan, dan memang tak ada makan. Jadi kita manusia ni kadang-kadang boleh melakukan benda-benda yang di luar jangkauan ataupun di luar fikiran normal apabila dah terdesak macam tu. Jadi sebab itulah kami dan juga Tuan Penasihat kami Dr. Maliki cakap, tak je, kita bantu semua untuk memastikan bahawa tidak, selain daripada COVID-19 ini, tidak berlakunya gejala-gejala sosial seperti mencuri, merompak dan sebagainya berlaku sepanjang musim COVID-19 ini. Kerana kita tak nak, mungkin sebelum ni mereka ni orang baik, ya, yang fokus terhadap kerja dan sebagainya, ingin mencari sumber yang halal, tapi apabila dah dalam keadaan terdesak, makanan tak ada, minum tak ada, dah 2-3 hari tak makan, mereka boleh melakukan sesuatu yang kadang-kadang di luar jangkauan fikiran manusia normal. Jadi sebab itulah kita My Humanitarian, kita turun bantu semua. Walaupun pelbagai isu yang ada melibatkan orang cakap parti ini ataupun pendatang asing tanpa izin ini, tapi bagi kami selagi mereka bergelar manusia, kita cuba bantu sehabis-habisnya dan sekadar kemampuan kami. Sebab kita pun masih lagi dapat banyak lagi permintaan dan sebagainya daripada warga negara Indonesia, daripada warga negara lain, ya, yang memohon bantuan, tapi kami cuba menyantuni mereka sekadar yang kami mampu. Sebab kita pun tak mempunyai dana yang banyak, kita pun masih lagi mencari
dana, memohon sumbangan orang ramai sekiranya mereka boleh membantu kami. Dan saya pun nak berkongsikan video gerak kerja sepanjang PKP ini. Lepas nampaknya sepanjang PKP ini, di mana gambar-gambar sukarelawan kami yang telah turun ke Padang sepanjang COVID-19 ini. Mungkin dah nampak di skrin. Inilah gambar-gambar sukarelawan-sukarelawan kami, termasuk penasihat kami, Dr. Maliki pun bersama-sama kita turun ke Padang sewaktu PKP ini untuk memberi bantuan kepada mereka yang terkesan akibat COVID-19 ini. Ini gambar sukarelawan kami berada di Sabah. Ini di Sabah. Ini semasa di Selangor. Kita pun juga beri bantuan kepada golongan orang kurang upaya. Ini yang Cik Mira kita, Proses Agung, membantu kumpulan warga negara asing yang agak cukup terkesan tiada bantuan bekalan makanan. Ini bersama dengan kumpulan warga negara Indonesia di Jempol Negeri Sembilan yang diketuai oleh Puan Hafsah, di mana Puan Hafsah ini menghubungi saya sendiri memohon bantuan sekiranya ada keluarga Indonesia yang sebanyak 31 keluarga ini untuk mendapatkan bekalan makanan. Ini aktiviti My Humanitarian juga bersama dengan Frontliner, di mana pada awal-awal PKP hari itu, pada fasa pertama kita dah pun menghulurkan, saya dihubungi oleh esko kami iaitu saudara Farid, beliau juga seorang APM, Angkatan Pertahanan Awam, mohon bantuan untuk bilik gerakan mereka, untuk mereka bersedia bertugas sepanjang COVID-19 ni. Mereka memerlukan waktu itu printer, whiteboard dan sedikit bekalan makanan untuk mereka sepanjang tugas mereka. Ini program ataupun aktiviti kami dalam menyediakan PPE, iaitu pakaian keselamatan untuk Hospital Tunku Azizah di Kuala Lumpur. Hospital Tunku Azizah ini merupakan hospital wanita dan kanak-kanak. Saya sendiri telah dihubungi oleh salah seorang staf frontliner kita memohon bantuan face shield dan juga shoes cover dan head cover, kerana mereka amat memerlukan item-item ini kerana di hospital terlalu kurang dan mereka terpaksa mencari alternatif lain untuk menyediakan pakaian PPE ini. Dan alhamdulillah kita telah pun membekalkan hampir 2,000 face shield kepada pihak hospital ini, termasuk juga head cover dan juga shoes cover. Dan ini di bilik gerakan kami di Pusat Belia Antarabangsa Kuala Lumpur, mana kami beribu pejabat di sini. Dan ini sukarelawan kami tengah membungkus head cover, shoes cover dan juga face shield untuk keperluan pihak hospital. Ini gambar sukarelawan kami sebelum kita menghantar bekalan PPE ini kepada pihak hospital. Ini sukarelawan kami, Puan Wan Sarwati, sukarelawan yang cukup aktif bergerak di daerah Seremban Negeri Sembilan. Untuk makluman semua, daerah Seremban di kawasan merah sebelum ini. Dan saya banyak kali remind ataupun memberi peringatan kepada Kak Wan. Kak Wan, tolong jaga keselamatan, tolong jaga kesihatan sebelum bergerak ke kawasan-kawasan untuk menghulurkan bantuan. Ini program kami di mana kita telah pun menyerahkan bantuan bekalan makanan asas kepada staf-staf Kementerian Wilayah Persekutuan, di mana hasil sumbangan ini untuk disalurkan kepada staf-staf terutamanya kumpulan pemandu, kumpulan sokongan, pegawai-pegawai sokongan yang agak terkesan akibat PKP COVID-19 ini. Ini di mana kita menyalurkan bantuan kepada
pegawai-pegawai KBS di seluruh Malaysia, di mana pegawai-pegawai ini berada di semua jabatan-jabatan belia dan sukan negeri di seluruh Malaysia, yang kita dah kenal pasti pegawai-pegawai yang dalam keadaan uzur, dalam keadaan ataupun di peringkat pangkat rendah, untuk kita bantu lebih kurang 1,000 lebih peks bantuan makanan hasil kerjasama dengan pihak Kementerian Belia dan Sukan Malaysia sendiri bersama dengan MHM ataupun My Humanitarian, untuk kita salurkan bantuan ini kepada mereka. Dan ini merupakan rayuan sumbangan sebenarnya, rayuan sumbangan kami kepada orang ramai yang ingin turut menyumbang dan juga mengambil keberkatan bulan Ramadan ini untuk menyumbang bersama-sama untuk membantu golongan yang memerlukan, yang terkesan akibat COVID-19 ini. Bolehlah menghulurkan sumbangan kepada akaun bank Persatuan Gerakan Kemanusiaan Malaysia yang bernombor 8602296817, ya, boleh salurkan bantuan kewangan ataupun sumbangan anda ke dalam akaun ini, dan insya-Allah dengan sumbangan ini kita dapat membantu lebih ramai lagi sebenarnya keluarga yang amat memerlukan bantuan sepanjang COVID-19. Dan kita berharap agar PKP ini ataupun bencana ini dapat diselesaikan segera supaya semua rakyat Malaysia, terutamanya rakyat Malaysia, dapat hidup dalam keadaan normal kembali. Jadi saya rasa itu sedikit dulu kongsian saya berkaitan dengan gerak kerja sukarelawan My Humanitarian sepanjang COVID-19 ini. Jadi saya serah balik dulu pada projek kita, ya, untuk meneruskan kita punya sesi kongsian dengan tajuk sukarelawan, semangat dan cabaran musim PKP ini. Ya, projek. Terima kasih. Oh, terima kasih Khairul. Cukup panjang dan bermakna. Macam yang saudara Khairul ada sebut awal tadi, yang memang pernah menyertai, dan saya tahu sedikit sebanyak mengenai projek bekalan air bersih di Long Puak tu. Walaupun sayangnya saya hanya pada peringkat permulaan, apa orang cakap, merasa kesukaran dan merasa kesusahan untuk pelaksanaan projek ketika itu. Baiklah, kita berbalik semula kepada Pai. Pai, kalau ada apa-apa nak tambah lagi, Pai? Okay, thank you Brother Jad, dan juga thank you juga Brother Khairul. Apa yang Brother Khairul cakap pasal SOP untuk NGO melaksanakan tugas di lapangan itu sangatlah tepat, sangatlah betul, dan Pai faham sebab Pai pun bersama dengan mereka. Jadi sebagai wartawan, apa yang boleh kongsi untuk dalam bidang NGO ni yang nak support daripada apa yang Brother Khairul cakap tadi, kami macam Pai dalam operasi COVID ni, yang menarik di Kuantan adalah operasi Prihatin, yang mana kami menyelamatkan seramai 36 gelandangan, menjadikan Kuantan 95% bebas daripada isu gelandangan ni. Jadi rupa-rupanya golongan gelandangan ni pun takut. Jadi mereka sangat rasa bersyukur apabila diselamatkan oleh pihak JKM, pihak PBT. Jadi itu saya rasa antara assignment yang sangat ons. Jadi apabila menempatkan 36 gelandangan itu di Institut Latihan Kemas Tok Sira, kita nampaklah pelbagai cerita di belakang tabir apabila mereka terpaksa menjadi gelandangan apabila terputus bekalan makanan, dah tak boleh kerja, tak boleh bayar sewa bilik. Jadi mereka yang terkesan ini dibantu meneruskan projek dengan diorang buat clothing bank, pusat pakaian terkumpul untuk mereka packingkan dan kita agihkan kepada program lain seperti bencana. Kalau berlaku kebakaran, kita dah ada clothing bank untuk di Pahang. Kita ada, kalau bencana banjir ataupun misi kemanusiaan di perkampungan orang asli di sekitar Pahang, kami dah wujudkan tu. Jadi gelandangan ni pun dia bekerja tolong packingkan semua pusat pengumpulan pakaian yang kami kumpulkan, kawan-kawan kumpulkan, supaya nak ambil peluang untuk terima kasihlah kawan-kawan yang support program tu sampai klien gelandangan ni pun ada kerja nak dibuat sepanjang proses ni selain daripada mereka berkebun.
Okay, itu antara assignment yang on. Selagi perasa sekatan jalan raya. Okay, pengalaman sekatan jalan raya ni, kita nak tengok kenapa orang keluar juga musim PKP. Ada orang keluar berdua, bertiga, ada orang bawa kanak-kanak. Jadi boleh ada orang, rupanya ada orang masalah lah, macam contoh dia tak ada anak, tak ada tempat nak letak anak dia dan dia pun frontliner. So dia kena cari satu orang tempat kawasan lain pula nak hantar anak dia. Jadi sekatan jalan raya tu masa mula-mula diarahkan kolaborasi antara ATM dan juga PDRM, antara saya rasa macam wow, tentera turun padang buat sekatan jalan raya kan. Lepas tu yang paling best di Pahang, kami sentiasa ada Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang, Datuk dan bersama dengan Datuk Seri SS, Datuk Seri Dr. Salihuddin Ishak yang turun juga di lapangan untuk tengok sekatan jalan raya macam mana masyarakat Pahang. Lepas tu pengalaman lagi yang tak akan lupa kita sepanjang musim COVID-19 ni adalah untuk menjelaskan, untuk menyebarkan ada term the new normal, normal baharu kepada masyarakat adalah satu benda yang contoh kita pun baru, macam PAI sendiri pun baru term tu, jadi kita nak deliver pada komuniti kan. So maknanya kita kena hadam dan kita kena faham dan kita kena praktikkan, barulah boleh kita share dengan orang ramai. So dalam mengaplikasikan norma baharu sebagai seorang wartawan social distancing tu kan ada satu cabaran untuk kami, di mana kami lah nak mula mic, kami nak mula kamera kan, kawan-kawan dah nak menjolok time orang nak buat PC kan, kita panggil istilah jolok tu. So cabaran lah, kita nak buat 1 meter macam mana kan, panjang dengan keadaan lainlah kalau PC tu dalam dewan mungkin kita ada satu kursi, tapi kalau benda tu dekat tengah-tengah bandar, so satu cabaran. So kita memang kena jaga kita punya social distancing sambil kita cerita dekat orang, kita pun kena jaga. So itu cabaran juga bagi PAI. And then story lain yang nampak kita dapat naikkan, like story jacket, hero jacket oren. Baru orang nampak Jabatan Kebajikan Masyarakat ulang tahun dia dalam mendekati rakyat kan, berkat berjasa dia tu. So masa tu story tu best lah. JKM di Pahang, JKM selaraskan aktiviti kebajikan. So apa-apa kita refer dengan JKM. So alhamdulillah pengarah JKM Pahang sangat memberi kerjasama, Tuan Zulkhairi Zainul Abidin, memberi kerjasama kepada media, kepada semua pertubuhan NGO, kepada masyarakat, dan diorang pun ada call center 24 hours untuk tahu apa masalah. Jadi wartawan juga adalah sebagai sumber untuk orang cerita masalah bantuan tak sampai lagi ke apa aja. Jadi sebenarnya saya rasa banyak ajapan, walaupun penat, yelah adalah istilah tidur kat beras kan, terlelap, penat cover sambil kita buat kerja. Tapi semua tu memang ajar kita berjuang bersama-sama dengan rakyat Malaysia. Jadi selain daripada tu, yang 12 episod cerita pasal special reports tu, saya nak share tetamu-tetamu yang ada lah. Semuanya orang yang hebat-hebat. Selain pada Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang, kita ada Datuk Seri Dr. Salihuddin Ishak, Setiausaha Kerajaan Negeri Pahang, yang sangat tenang, yang sangat keputusan dan juga memang wajar apa sahaja dia buat. Tim mereka sangat, Setiausaha Kerajaan Negeri memang PAI salute personally, dan dia collaborate dengan tim Pejabat Menteri Besar dalam mengumumkan pelbagai inisiatif. Macam kat Pahang ada 28 inisiatif, yang terbaru ada lagi inisiatif untuk OKU, inisiatif untuk penjawat awam yang akan dapat 500 bonus untuk Pahang. Lepas tu kita ada Sahibul Samahah Mufti Negeri Pahang dalam ceritakan dalam special report tu untuk deliver kepada rakyat bagaimana kita dari sudut agama, bagaimana kita apabila menerima wabak, menerima dugaan Malaysia kita ada pandemik COVID ni, macam mana kita sebagai umat Islam, dan jangan pula kita menyalahkan satu sama lain. Ada mula-mula kalau faham kan, kita mula-mula sampai semua orang menyalahkan kluster tabligh kan. Masa tu sudut kita as a sudut agama, macam mana kita nak katakan sebenarnya salah apa? Kita tak perlu menuding jari siapa-siapa, tapi kita hadap ujian ni. Supaya nak deliver benda tu kepada masyarakat pun memang cabaran jugalah nak bagi orang faham. And then dalam kita tangani pun wabak ni, kita perlu aspek kebersihan. So PAI ada tetamu SW Corp. Kemudian panic buying, PAI ada masa tu PAI jemput KPDN Help untuk mereka tahu harga kawalan semasa kan. Contoh harga mask.
Okay, harga mask RM1.50. Ada orang buat sampai mahal. Hand sanitizer tiba-tiba mahal kan. Jadi macam mana nak bagi pemahaman kadar penawaran dan juga dalam jualan ni untuk orang tenang terus. Semualah bukan saja di Pahang, siapa-siapa pun di setiap negeri masing-masing ada isu semua orang naikkan barang harga semualah. Lepas tu yang paling seronok juga Majlis Ulama Islam Pahang. Mana kita boleh dapat figure berapa dah duit zakat yang telah dibelanjakan untuk golongan asnaf. Siapa yang boleh dapat, siapa tak boleh dapat. Daripada situ, siapa sahaja yang rasa terkesan, dia terus boleh mohon online dapat RM200 daripada e-asnaf di Pahang tu. Ini personally satu informasi yang boleh tolong rakyat yang tengah terputus bekalan, dia tahu nak dapat mana selain pada dapat JKM. Lepas tu kita ada business coach supaya orang yang usahawan semua tenang macam mana mereka tidak boleh berniaga, beroperasi sepanjang PKP, apa alternatif yang dibuat. Kami juga panggil dalam yang pakar daripada bidang bank Islam untuk ceritakan macam mana proses penangguhan bayaran balik. Semua tu yang kita perlu ambil isu-isu dalam PKP selain daripada Majlis Perbandaran Kuantan untuk cerita permit runner. Macam mana ada setengah runner berapa permit yang boleh dikeluarkan untuk agihan makanan semasa sebelum Ramadan dan semasa Ramadan. Lepas tu selain pada CPO, kita ada juga Sahibul Fadilah Timbalan Mufti Negeri Pahang. Maknanya boleh cerita masa tu Ustaz Zaki cerita pasal konsep kita sebagai umat Islam juga bagaimana menerima salah satu ujian. Dan seterusnya yang paling suka assignment yang agak terharulah sepanjang Pai cover adalah proses cerapan hilal anak bulan. Maknanya dalam masa PKP kita nak tengok anak bulan di Pahang. Di Pahang kebarangkalian untuk ada tempat baru untuk melihat anak bulan tu di Menara 188. Jadi Pai tak pergi kat 188, Pai pergi tempat yang lama lah. Itu di Bukit Pelindung. Jadi rasa terharu. Biasa kita tengok proses cerapan tu ramai orang. Tiba-tiba kita kena patuh SOP. Ada berapa orang? 6 orang. And then ada wartawan. And then Pai buat live macam mana kita nak tengok jadi tak jadi puasa pada 24 April tu. Lagi assignment yang Pai rasa sedih juga adalah kematian pertama di Pahang kan. Macam mana kita nak cover. Kita rasa sebab, kita rasa hibah, tapi kita kena terjelaskan, okay, kita pun tak nak kan bila kawasan bertukar jadi merah, kuning, kita pun semua nak kawasan hijau. Itu pun satu, dia berkait dengan emosi jugalah Brother Jad, Brother Hairul. Sebab kita manusia, kita kerja dengan orang, so kita nak sampai tu pun ibarat kita nak sampaikan maklumat pada diri kita sendirilah. Lepas tu, dari segi kita nak sebarkan kerja kebajikan sebagai wartawan, contoh kami highlight story PPE. Macam mana Pahang mula-mula tu target nak keluarkan 1 juta PPE kepada semua barisan hadapan. So mula dengan projek Kerajaan Negeri Pahang. And then penjara yang bekalkan yang jahit sendiri PPE. And then UIA, banyak lagi lah. And then MPK. So benda tu tersebar dan menjadikan target itu tercapai. Itu antara tugas kami juga untuk membantu golongan belakang tabir untuk membantu frontliner. Lepas tu yang Pai rasa terharu ialah malam cover assignment sanitasi, ops sanitasi di mana polis gerakan ARM berapa ribu Pai lupa, tapi dia balik daripada ops wawasan di Kelantan selama sebulan. Maknanya kita punya frontliner, hero-hero ni pergi dekat Kelantan, dekat Thailand untuk jaga sempadan, untuk buat SJR semua. Dan dia balik je dekat Pahang, polis gerakan ni, kita orang buat cover assignment sanitasi. Siap sanitasi kereta, dia punya pakaian, dia punya bag. Jadi turun tu tengok sendirilah, saya nampak lah betapa diorang tinggalkan kita untuk jadi frontliner, balik, tapiskan, buat pemeriksaan kesihatan semua. Itu selain daripada sanitasi penjara, sanitasi bangunan, yang tu antara proses sanitasi yang menarik. Dan Pai pun rasa macam, wow, hero balik, orang kena tahu dan diorang pun buat sanitasi tu. Sanitasi orang dengan mandi, dengan pilih bomba, macam seronok lah nampak
ahli keluarga tak boleh tunggu, tapi masing-masing posting dalam tu terharu, hero sudah balik. Okey, lagi yang saya rasa dalam mengetengahkan norma baharu ni, selain pada sanitasi, PPE, proses serapan, yang terkini lah, proses penghantaran pelajar IPT. Itu masa tu kita sampaikan kita rasa kerajaan sangat menjaga mahasiswa, pewaris bangsa negara. Bila kita tunggu bas yang balik daripada bawa pelajar luar negara, pelajar daripada Turki, macam-macam. So pelajar tempatan dan juga pelajar luar negara, daripada luar negara pulang ke Pahang, daripada Pahang nak keluar balik pun ada. So kami berkumpul di Terminal Central untuk terima ketibaan pelajar Sabah Sarawak juga. Rata-rata terharu dengan usaha kerajaan yang sanggup bawa balik. Kan mula-mula kita tak tahu pun yang masa PKP pelajar boleh balik semula kat sini kan. Jadi bila dapat cover on assignment tu, kita rasa seronok, walaupun tak semua ibu bapa boleh ambil anak, dan pihak polis, pihak JPAM, pihak rela, semua tunggu pelajar tu, dan ada yang mereka pun hantar pelajar tu pulang. Itu antara saya rasa usaha kerajaan sampai memberi peluang kepada mereka untuk pulang ke tanah air. Okay, itu lagi saya rasa selain pada clothing. Okay. Yang lain kita share lah bantuan-bantuan yang telah diberikan kepada mereka yang terkesan dan juga reaksi penerima bantuan. Maksudnya macam mana pula mereka rasa bersyukur dapat bantuan. Dan saya rasa kerja-kerja kebajikan ni memang setiap negeri, kalau pai di sini MRA Pahang dan MRA seluruh negeri juga aktif. Yang pai nampak MRA Johor, MRA Sabah yang giat turun di lapangan untuk melihat sendiri permasalahan ataupun mereka yang terkesan ni. So itu sahaja saya rasa boleh share pasal sebagai wartawan dan juga sukarelawan. Kerana saya rasa seronok buat kerja wartawan tu, turun di lapangan mendapatkan bahan yang tepat supaya rakyat dan juga masyarakat sedar apa yang sedang berlaku, penambahbaikan apa yang usaha-usaha kerajaan sedang lakukan dan apa yang mereka terima, dan kita semua sedang berjuang. Like selalu kalau pai live saya selalu kata ish aziz dan aumut syahidan, hidup dalam kemuliaan atau mati sebagai syahid. Kenapa? Apa? Sebab kita semua sedang berjuang dalam menangani penularan wabak pandemik COVID-19 ini. Okay, semangat bagi kita kan. Sebab saya rasa memang seharian sebagai wartawan dan juga sukarelawan tu memang ajar pai banyak kesabaran dan juga ibarat kita sedang berperang. Dan bila kita tengok orang susah terima bantuan, beratur nak dapatkan makanan, anak-anak yang tak pergi sekolah tak tahu nak buat aktiviti apa-apa. So benda itulah yang akan buat kita beremosi dalam menyampaikan apa yang kita nak orang faham dan bagaimana mereka nak lalui proses ni daripada PKP1 sehinggalah PKPB. Okay, Brother Jad, ada apa pun nak tanya lagi yang boleh Pai sharekan sempat lagi ni? Terima kasih Pai. Banyak lebar. Salute juga macam mana you boleh seimbangkan yalah you punya kerja you sebagai wartawan dan minat you. Kalau kata volunteerism ni sebenarnya minat. Minat tu seimbangkan dan apa orang cakap menjayakannya. Bukannya apa orang cakap susah sebenarnya. Saya tak rasa semua orang mampu buat. Okey, terima kasih Pai. Terima kasih atas perkongsian tu. Okey, mungkin kita boleh tengok kepada soalan sekejap ya. Sambil-sambil tu saya ucapkan terima kasih lah. Terima kasih kepada semua pengunjung yang sharing kita punya live session kita pada pagi ini. In fact kita ada satu sebenarnya daripada Philippines. Thank you for joining us this morning. Hopefully insyaAllah next time we will have another session in English. InsyaAllah
we already discuss about it, and insyaAllah just wait for the our promotion later. Okay, untuk Cik Khairul ya, kita ada satu soalan daripada Sharifah Norizah. Okey, dia tanya ya, pada pandangan Cik Khairul, apakah COVID respon di Malaysia ini sudah okey dan mencukupi? What is your opinion on the importance of partnership between NGOs? Okey, terima kasih Jad, dan juga terima kasih Puan Sharifah atas soalan tu. Seperti mana yang saya maklumkan tadi sebenarnya, ya, berkaitan dengan kerjasama antara NGO ni cukup penting. Di mana My Humanitarian pun kita pun banyak bekerjasama dengan pelbagai NGO, termasuklah baru-baru ni kita ada program kita bersama dengan Majlis Belia Malaysia sendiri. Kita telah pun turun di Selangor bersama dengan skuad relawan MBM untuk membantu penduduk kampung yang terkesan akibat COVID-19 ini. Dan kita juga seperti mana dengan IYC sendiri, kita banyak bekerjasama sebenarnya My Humanitarian, bukan saja di musim COVID-19 ini, tetapi banyak program kita, termasuklah program-program kita di peringkat antarabangsa. Kita bekerjasama dengan pihak IYC dan juga kita bersama dengan pihak agensi, di mana sebelum tadi bersama dengan JKM, Kementerian Belia dan Sukan Malaysia, dengan Kementerian Wilayah Persekutuan dan juga dengan pihak berwajib yang lain, termasuklah Rela dan juga APM. Jadi saya melihat bahawa kejayaan Malaysia antara yang telah pun dipanggil antara negara yang berjaya sebenarnya mengekang wabak penularan wabak COVID-19 ini adalah hasil kerjasama semua pihak. Ya, tak ada siapa pun dalam musim bencana ini yang boleh claim bahawa mereka lah hero sebenar ataupun mereka lah penyelamat sebenar. Sebenarnya ini kejayaan ini merupakan hasil kerjasama semua pihak dan ia merupakan orang cakap hasil berterusan. Macam kami di My Humanitarian, bukan sahaja kita menyalurkan bantuan ataupun membuat gerak kerja sukarelawan ini di musim COVID-19 sahaja, tetapi kita juga berterusan. Dan insyaAllah di luar COVID-19 pun kita akan meneruskan usaha-usaha kita, termasuklah usaha kita membantu masyarakat pedalaman di Sabah dan Sarawak. Untuk makluman, mereka masih lagi ternanti-nanti kedatangan kami ke sana, tapi disebabkan COVID-19 ini usaha itu terpaksa kami hentikan kerana kami nak ke sana pun tak boleh. Walaupun hari itu kita dah masuk dah, hampir seminggu kami dah berada di sana untuk kita meninjau lapangan ataupun tempat tugasan terbaru kami di sana, tapi disebabkan wabak COVID-19 ini kami terpaksa tangguhkan dahulu. Bukanlah batal, kita tangguhkan dahulu dan insyaAllah kita doa sama-sama, seluruh rakyat Malaysia doa sama-sama supaya kehidupan kita kembali normal. Walaupun Yang Amat Berhormat Perdana Menteri cakap kemungkinan kita ada new normal, ya, saya suka istilah itu, new normal ataupun kehidupan yang baru dalam istilah new normal nanti, kita pun tak tahu macam mana. Tapi kita pun dah dapat lihat, sebab kita pun tak nak rasanya Puan Pai pun bersetuju dengan saya, kita dah rasa selesa dah sebenarnya bermesyuarat menggunakan online, bekerja daripada rumah. Mungkin ini merupakan salah satu orang cakap normal ataupun new normal yang kita akan hadapi nanti. Mungkin juga di pihak kementerian juga nanti mungkin kita akan lihat kita boleh bekerja secara online dan banyak orang cakap apps ataupun kemudahan-kemudahan di platform digital nanti akan diperkenalkan, sebab kita pun macam sekarang ni kita shopping online, meeting online dan pelbagainya semua online, dan kita dah mula rasa selesa dengan kehidupan digital ini. Mungkin sebelum wabak COVID-19 ni kita agak kurang menggunakan platform digital ini, tapi disebabkan dah COVID-19 ni kita tak boleh banyak pergerakan ini, kita rasa selesa. Dan begitu juga hubungan kita, ya, NGO sendiri bersama dengan NGO yang lain. InsyaAllah kita juga mungkin selepas ini akan banyak mengadakan meeting, conference, webinar yang melibatkan pelbagai NGO dalam keadaan digital, dan juga dipanggil borderless ataupun di luar melangkaui sempadan. Sebab kita lihat, kalau kita tengok di Facebook sekarang ni, pelbagai conference dan webinar diadakan di antara agensi antarabangsa dan juga agensi di Malaysia itu sendiri. Begitu juga banyak kawan-kawan saya yang saya lihat setiap hari dijemput menjadi panel-panel di conference webinar di peringkat antarabangsa. Jadi ini merupakan salah satu new normal yang insyaAllah kita akan hadapi. Mungkin juga lepas ini kita boleh cadangkan pada pihak IYC, mungkin boleh kumpulkan sebanyak yang mungkin NGO
untuk kita mengadakan sidang meja bulat, contohnya dalam platform webinar ini, untuk kita membincangkan ataupun kita buat postmortem ya, semua gerak kerja mereka, bagaimana mungkin kita boleh share ataupun kongsikan seperti mana kita punya sesi webinar hari ini, bagaimana SOP mereka sekiranya berlaku suatu bencana ini, dan juga kalau boleh kita nak tahu di manakah fokus ataupun target group yang mereka fokuskan untuk diberi bantuan. Jadi kita boleh share benda itu supaya tidak berlakunya banyak pertindihan. Ya, mungkin kawasan A ni bila digelar kawasan red zone, semua NGO tertumpu di sana dan pelbagai bantuan. Tetapi sebenarnya kita tahu banyak lagi kawasan-kawasan, terutamanya kawasan pedalaman yang memerlukan bantuan dan mereka ni terperangkap ya, kerana tidak dapat keluar untuk bekerja dan sebagainya. Jadi mungkin dengan adanya sesi perkongsian ataupun selepas ini database tu kita dapat kongsi bersama-sama, insyaAllah sekiranya berlaku apa-apa bencana, bukan saja COVID-19 ni, kalau boleh kita nak cakap jauhkanlah, cukuplah sekali kita rasa ya, wabak COVID-19 ni. Mungkin selepas ni bencana banjir contohnya kan ya, saban tahun kita Malaysia ni menapi bencana banjir ataupun bencana-bencana yang lain, kebakaran dan sebagainya. Mungkin dari segi SOP tu sebabkan COVID-19 ni banyak, saya percaya banyak NGO telah pun memperkemaskan lagi SOP mereka, dan akhirnya kita nak memberi kelebihan atau memberi banyak manfaat terutamanya kepada gerak kerja sukarelawan itu sendiri dan juga kepada golongan sasaran yang mendapat bantuan. Kerana kita nak, sebenarnya kita tahu di Malaysia ni ramai terutamanya orang muda yang nak menjadi sukarelawan. Mungkin satu, mereka tak tahu bagaimana nak mula. Kepada kita ni yang dah lama bergiat dalam lapangan NGO ni, kita tahulah siapa yang kita boleh, orang cakap senang ceritanya, nak daftar ke ataupun nak join aktiviti sukarelawan, kita tahulah. Mungkin ramai orang-orang muda ataupun adik-adik kita yang nak join, ya, nak terlibat sama dalam aktiviti sukarelawan ini. Mungkin dengan adanya satu platform bersama antara semua NGO ni, kita dapat perkemaskan lagi ya, mungkin proses pendaftarannya dan sebagainya, dan juga yang paling penting sekali, manfaat pada sukarelawan itu sendiri. Memanglah mereka ini jadi sukarela ya, mungkin mereka memikirkan inilah sumbangan selain daripada kehidupan seharian mereka pergi bekerja dan sebagainya, inilah merupakan sedikit sumbangan mereka terhadap masa yang mereka ada untuk aktiviti kesukarelawan. Tapi juga kita nak melihat apa manfaat lain yang harus diberikan ataupun orang cakap pengiktirafan kepada sukarelawan-sukarelawan ni yang dah banyak terlibat dalam NGO, dalam membantu ya, masyarakat di luar sana, terutamanya dalam membantu sama-sama menghadapi wabak COVID-19 ini. Mungkin kita boleh perbincangkan, mungkin ialah di sudut pandang media, mungkin kita boleh fikirkan mungkin ialah apa pengiktirafan yang kita boleh berikan pada semua penggerak-penggerak sukarelawan ini ya, sebagai ucapan terima kasih. Sebab mungkin sebelum ini kita lihat Kementerian Wilayah melancarkan kempen lampu biru untuk semua frontliner ya, termasuk polis, doktor dan sebagainya. Mungkin kita boleh mengadakan kempen ataupun satu pengiktirafan dalam bentuk lain untuk semua penggerak-penggerak ataupun dipanggil unsung hero kita ni ya, semua sukarelawan kita ni yang sama-sama terlibat dalam gerak kerja sepanjang musim COVID ini. Mungkin kita boleh fikirkan sama-sama di dalam sesi meja bulat ataupun webinar conference itu nanti, dan juga hasil daripada itu mungkin kita boleh panjangkan cadangan dan idea kita ni kepada pihak-pihak ataupun kementerian-kementerian, terutamanya mungkin kementerian berkaitan dengan kebajikan dan sebagainya, untuk kita sama-sama membincangkannya nanti. Itu pandangan saya dulu, Saudara Rajat. Okey, betul-betul. Saya bersetuju sangat dengan satu platform ataupun satu webinar dengan kita kumpulkan rakan-rakan NGO kita di dalam negara, di luar negara. Saya merasakan kemungkinan di masa hadapan kita perlu berkongsi perkara-perkara ini. Ya, macam Khairul ingatkan tadi, walaupun berkemungkinan lepas ni ialah kita pun minta selisih jugalah dengan pandemik ni. Mungkin masih ada perkara-perkara lain lagi di Malaysia ni, banjir, isu-isu masyarakat dan sebagainya. Baiklah, kita ada satu komen daripada
belia mahir, kita jemput mungkin Pai nanti boleh bagi pencerahan sikit. Belia mahir kata kalau kita tengok pada masa ini, golongan belia menggunakan kepakaran masing-masing di media sosial untuk melakukan sesuatu pada negara. Misalnya, ada yang menjadikan Instagram dengan kepakaran saya rasa masa kini untuk mendapatkan dana bagi menghulurkan bantuan kepada golongan yang memerlukan. Ada juga yang menghasilkan kepakaran penghasilan animasi untuk menerbitkan satu video animasi berkaitan COVID bagi menyedarkan masyarakat. Mohon komen. Mungkin Pai boleh bagi penerangan sikit mengenai komen daripada belia mahir ni? Betul, tak dinafikan sebenarnya kita bagus tahu kalau ada, dengan kata lain ni lah, cybertroopers yang betul-betul menggunakan jalan platform media sosial ke jalan yang betul. So sebenarnya sumbangan mereka ni pun ada orang dia minat untuk penyampaian secara lebih santai tapi sampai. Macam bila dia buat Instagram ataupun buat video animasi. Malahan kerajaan pun macam even kerajaan negeri Pahang, MB Pahang pun pernah tahu dia ambil gambar goreng telur supaya beritahu kat rakyat stay at home dengan goreng telur kat rumah, ataupun buat video-video apa sahaja. Kalau di TV3 kita tengok ada mereka buat senaman. Jadi kalau ada belia mahir ni yang suka buat macam ni, memang bagus sebenarnya. Membantu juga sebenarnya media arus perdana dan juga media rasmi dalam menyampaikan maklumat yang tepat. Jadi itu adalah saya rasa sebenarnya support, sokongan. Maknanya betapa kita semua rakyat Malaysia, bukan sahaja kita, rakyat di seluruh negara di bumi ini sedang berjuang dalam menangani COVID. So kalau belia mahir di Malaysia ni sangat kreatif, jadi benda tu boleh sampai. Mungkin dari segi bentuk statistik, kadar penyembuhan. Contoh, kalau kerajaan kita duk cerita pasal berapa sembuh, berapa kadar kematian. Jadi kita highlight benda yang positif, benda yang bagus. So itu sebenarnya adalah salah satu contoh kesetiaan kepada negara. Kalau kita tengok balik pada rukun negara kita sebagai rakyat Malaysia, benda-benda kecil macam ni lah yang kita nampak impact dia besar dalam komuniti, sebab mereka sokong apa sedang buat, mereka juga berjuang tapi dengan cara yang kreatif, cara mereka tak boleh nak duduk di front line, tapi mereka duduk di belakang dengan menyokong semua usaha-usaha murni apa yang sahaja kerajaan lakukan, dan rakyat pun impact dia positif dalam keadaan semasa musim PKP. Tu bagi Pai lah tak salah sebenarnya. Cuma yang salahnya adalah kalau contoh belia-belia ni dia manipulate keadaan yang tidak benar ataupun menyebarkan berita palsu, statistik yang tidak betul kepada masyarakat sehingga menimbulkan panik ataupun perbalahan antara netizen, ataupun dia nak menyumbang, belia nak menyumbang ke arah kebaikan, kumpul dana tetapi salah gunakan. Maksudnya tidak refer kepada pemimpin setempat. Macam mana kita nak agihkan benda tu, tolong masyarakat di sini. Yang tu saya rasa tak betul. Tapi kalau the way yang dibuat sekarang ni, sebenarnya secara tak langsung memang sangat support negara Malaysia khususnya. Kita ketepikan analisis politik atau kerajaan apa yang memerintah. Tapi maksudnya mereka bersama-sama dalam mengurangkan panik ataupun dengan kata lain kan, menceriakan masyarakat dalam keadaan kita tengah susah hati ni. Dan itu bentuk yang sumbangan yang saya rasa besar dalam negara. So mana tahu kot ada selain daripada kita share video tu dekat di berita kan, mungkin Yang Amat Berhormat Perdana Menteri boleh suggest kreatif, yang paling kreatif kan. Maknanya hasil kita dah selesai semua pandemik ni, nampak okey, benda ni boleh dijadikan sejarah negara dan dapat membantu rakyat Malaysia khususnya. Itu pendapat Pai. Ya Allah, betul. Okey. Okey Pai, terima kasih. Ya betul. Sebenarnya perlu, kita tak perlukan perkongsian di media sosial ni dengan naratif-naratif yang negatif, hentam sana hentam sini. Sebaliknya kita, yalah, PKP ni semua orang duduk kat rumah. Dah lah stres, pusing ke dapur tu 10 kali.
pipi pun tembam kan. Badan pun makin naik. Lepas tu tiba-tiba pula ada pula dibuat perkongsian mengenai yalah isu-isu semasa yang begitu negatif. Kita tengok pun instead of kita tengok kita punya PM. Bagaimana PM kita bersahaja. Walaupun ada orang buat yalah memes pasal dia kan, kesannya something macam tu. Tan Sri masih lagi kekal tenang. Itu yang kita nakkan. Kita nakkan sikap positif daripada masyarakat kita lah. Kalau PM kita pun tenang, masyarakat pun sepatutnya macam itulah. Baiklah, menuju ke hujung-hujung sesi perkongsian kita pada hari ini. Mungkin saya bagi ruang juga sekali lagi untuk kedua panelis kita pada hari ini, iaitu Encik Khairul dan saya sendirilah. Kalau apa orang cakap, penutup kata ke ataupun nak merumuskanlah dengan kerja-kerja sukarela yang anda lakukan, something yang macam itulah. Kita mula daripada Encik Khairul lah. Terima kasih pada Bro Jad. Di kesempatan ini saya nak ucapkan sebenarnya ribuan terima kasih dan setinggi-tinggi tahniah kepada semua sukarelawan, tak kisah di lapangan mana pun, di NGO mana pun, tahniah terhadap usaha dan sumbangan anda berikan sepanjang PKP COVID-19 ini. Jasa dan sumbangan anda tidak ternilai terhadap pengorbanan dan juga sama-sama berjuang dalam melawan wabak COVID-19 ini dalam pelbagai cara. Ya, semua orang ada sumbangan, semua orang ada baktinya dan juga semua orang ada jasanya. Tetapi kepada semua penggerak sukarelawan, saya amat salut anda semua, ya, hebat anda. Walaupun kita tak tahu siapa musuh kita, tetapi anda tetap berani turun ke lapangan demi untuk membantu mereka yang dalam kesusahan. Ya, bukan sahaja orang cakap orang Malaysia, tapi sesiapa saja yang berada di Malaysia, kita santuni, kita bantu demi memastikan kelangsungan hidup mereka seharian. Itulah jasa anda yang tak ternilai. Dan juga saya nak ucapkan ribuan terima kasih sebenarnya kepada semua ahli jawatankuasa Esko My Humanitarian yang orang cakap sehingga ke fasa keempat kelima ini yang tak putus-putus membantu My Humanitarian dalam kita mengatur gerak kerja kita supaya kita juga dapat memainkan peranan kita sedikit sebanyak membantu pihak kerajaan dalam sama-sama menangani wabak COVID-19. Dan kepada semua rakan-rakan, sahabat-sahabat, orang muda dan semua rakyat Malaysia di luar sana, sama-samalah kita sentiasa positif, sentiasalah sebarkan berita yang benar. Bak kata Puan Pai tadi, tolong jangan provokasi, jangan sebarkan berita yang tak benar dan jangan menakut-nakutkan kita. InsyaAllah dengan usaha yang telah dilaksanakan oleh semua pihak, terutamanya pihak kepimpinan negara, terutamanya pihak yang amat berhormat Perdana Menteri kita, Menteri Kesihatan dan semua, insyaAllah kita dapat menangani wabak ini dengan baik. Dan juga kita harus berbangga kerana Malaysia kini antara negara yang menjadi contoh kepada semua negara di dunia sebagai salah sebuah negara yang berjaya mengekang wabak COVID-19 walaupun belum berjaya sepenuhnya, tetapi kita sama-sama usaha dan semua yang orang cakap tiada urusan di luar, stay at home, ya, kita sama-sama kita jaga kita dan insyaAllah kita akan kembali normal dan insyaAllah kita akan dapat meneruskan kehidupan seharian kita di masa hadapan. Dan terima kasih juga kepada pihak IYC KL kerana memberi ruang dan kesempatan kepada My Humanitarian, kepada saya hari ini untuk sama-sama kita berkongsi. Dan insyaAllah saya harap ini bukanlah sesi pertama dan terakhir kita bersama-sama, dan kita harap lebih banyak lagi inisiatif-inisiatif yang begini diambil oleh pihak IYC, yang di mana dengan adanya platform ini kita dapat berkongsi dan juga dengan hasil perkongsian ini memberi manfaat kepada semua. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pai pula, ada apa-apa nak dirumuskan? Okey, Pai nak support hujah Brother Khairul tadi. Semua sukarelawan teruskan perjuangan.
Dan juga kalau macam di Pahang sebenarnya kami dimaklumkan baru-baru ini bahawa uh, Exco Datuk Seri Shahniza Syamsuddin dan juga Datuk Seri Johari ingin meraihkan semua sukarelawan di Pahang ini dalam satu majlis selepas selesai semua PKP. Ini nampaknya kerajaan negeri khususnya sangat menghargai setiap perjuangan sukarelawan dan mungkin negeri lain juga boleh buat macam tu kan. Menghimpunkan semua NGO duduk satu tempat. InsyaAllah kita berganding bahu yang seperti diamalkan di negeri Pahang. Yang boleh Pai rumuskan, Pai ingin ucapkan tahniah kepada semua pengamal media di Malaysia kerana telah menunaikan tanggungjawab dalam menyampaikan berita dan juga informasi terkini tepat. Setiap hari kagum kepada semua pengamal media yang berada di Putrajaya di KL. Setiap hari ada sidang media. Tahniah. Dan kami di setiap negeri juga cuba menyampaikan yang terbaik untuk semua dengan etika yang betul dan juga mematuhi semua SOP saranan apa sahaja kerajaan usulkan kepada kita demi kebaikan semua. Dan yang boleh saya kongsikan dalam menyampaikan ni kepada masyarakat, mengharapkan semua masyarakat khususnya memahami tanggungjawab sebagai pengamal media dan juga menghormati kerja-kerja kami. Kami bukanlah sebenarnya nak keluar rumah mencari virus corona ni, tidak. Kami sedang berjuang untuk menyampaikan maklumat yang benar, yang tepat, yang sahih supaya kita dapat kekalkan keamanan perpaduan yang kita jaga selama ini demi kesejahteraan rakyat Malaysia. Dan yang lain, saya pun nak tunjuk ni saya punya best MRA. Tada! Setia, pegang mikrofon, pegang juga ni. Jadi support Brother Khairul, bagus. Teruskan perjuangan dan mereka semua sukarelawan di seluruh Malaysia. Dan pun kan Abang Jad kita ada geng di Sabah, Dapur Belia pun nampak aktivitinya. Brother Syed Rizwan di Negeri Sembilan juga sungguh aktif. Jadi setiap belia semuanya memain peranan dalam mengemudi isu semasa dunia ini dengan cara yang paling bijak, cara paling betul. Kita sebagai rakyat Malaysia, setiap daripada kita, semua rakyat Malaysia bertanggungjawab dalam menyebarkan berita yang benar supaya kita semua berada dalam keadaan aman dan kekal tenang. Saya rasa sampai situ saja perkongsian sebagai belakang tabir kita dalam penulisan, dalam menyampaikan maklumat. Dan teruskan menerima norma baharu ini sambil kita sambut Aidilfitri tak lama je lagi dengan keadaan redha. InsyaAllah kita boleh solat Aidilfitri. Kita doakan dengan garis panduan yang betul di Pahang khususnya. Kita doakan yang baik-baik, kita habiskan sehingga 9 Jun ni dengan terus kekal tenang. Terima kasih juga kepada IYC KL. Terima kasih Brother Jad kerana sudi interview Pai yang tak seberapa ni. Dengan pengalaman apa yang ada Pai sharekan supaya semuanya terus semangat. Okey? Okey, terima kasih Brother Jad. Okey, terima kasih Pai. Kita sudah berada di hujung sesi perkongsian kita pada pagi ini. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi kepada dua panel kita yang hebat, berjiwa besar, saudara Khairul Anwar Mansor, Presiden My Humanitarian, dan kita ada Pai Syahira. Okay, dia pun dah terangkan kenapa perlu dipanggil Pai tu. Saya rasa memang unik dan yang lain daripada yang lain. Terima kasih kepada anda semua. Orang cakap sentiasa berusaha untuk memastikan yang terbaik untuk masyarakat, sentiasa ingin menyumbang dan sentiasa ingin melibatkan diri. Kita sebenarnya perlukan lebih ramai lagi sukarelawan di Malaysia ini. Tak kira untuk apa situasi sebenarnya, tapi yang penting perlu tujuannya sama, iaitu untuk membantu dan menyebarkan kebaikan.
Saya mungkin boleh nikan sikit, sukarelawan ni kita perlu berjiwa besar dan sentiasa perlu ada nafsu. Kalau tak ada, memang kita hanya buat kerja, just buat kerja saja. Tak ada dapat impactnya, tak ada dapat kepuasannya. Maksudnya macam itu. Baiklah, terima kasih sekali lagi kepada semua pengunjung di Facebook Live Malaysia, IYC Malaysia. Terima kasih atas soalan-soalan dan komen-komen anda semua. Terima kasih juga saya ucapkan kepada pengarah Pusat Belian Antarabangsa, Dr. Muhammad Maliki bin Muhammad Rafi'i, yang sepatutnya dia menyertai kita pada pagi ini sebagai moderator, tetapi terpaksa melakukan kerja yang lebih penting di kementerian. Baiklah, terima kasih juga kepada unit MKK kita, Puan Hazila dan Encik Mazwan, juga kepada pegawai IT kita, Encik Fauzi, yang bertungkul lumus untuk menyiapkan webinar siri kedua ni. Daripada siri 1 dan hingga siri kedua, mereka ini adalah tulang belakang bagi kejayaan program webinar IYC pada ketika ini. Baiklah, terima kasih sekali lagi dan insya-Allah kita akan berjumpa lagi pada minggu depan. Terima kasih dan Assalamualaikum. Stay safe, stay at home. Kita jaga kita.